Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond. Pada kawan-kawan yang baru tersinggah di channel ini dan berminat dengan konten dia ataupun rasa tertarik, dipersilakan mohon subscribe ya. Kalau ada yang mau share pun tidak jadi masalah. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada video kali ini agak simple, mungkin duration dia pun tidak panjang. Pasal sekarang kan sedang hangat membincangkan tentang kumpulan Zero, kumpulan yang pada satu ketika dulu menjadi kebanggaan kita warga orang Sabah amnya dan suku Bajau Suluk khasnya, dan semoga ke depan pun akan kembali menjadi kebanggaan kita. Kita doakan yang baik-baik ya, jangan pula doakan yang tidak-tidak. Okey, sebelum itu saya perkenalkan dululah kumpulan Zero. Kan diorang adalah bekas juara Maharaja Lawak Mega. Jadi maknanya diorang ni bukan calang-calang grup ya, kena lawan diorang semua orang besar-besar. Macam Sepah tu, Shiro, semua itu semua pelawak-pelawak yang memang orang cakap tip top, pakar lawak. Tapi Zero berjaya, saya kurang ingat tahun berapa diorang jadi juara, mungkin Maharaja Lawak tahun 2015 atau 16 macam itulah ya. Pada masa itu saya sendiri merupakan anggota daripada grup penyokong DSC, Datuk SC Mizal punya grup yang Pisio. SC Mizal Pisio, dia Datuk SC Mizal adalah pengacara Maharaja Lawak Mega. Adik saya, adik perempuan saya seorang, adalah antara pengasas kepada kumpulan DSC dan sampai sekarang masih aktif. Termasuk ada seorang saudara saya di Jinjang, dia suami isteri pun tiap-tiap ada perhimpunan atau perjumpaan DSC, kalau ada show Maharaja Lawak Mega mereka akan datang. Jadi saya pernah menonton secara live Maharaja Lawak Mega di Teater Shah Alam sana sebagai atas kapasiti saya sebagai ahli DSC. Dan pada masa itu Zero membawa penyokongnya tapi tidak ramai. Jadi kami memandangkan kami pun orang Sabah, jadi kami pun menyokong Zero secara direct, secara langsung, tanpa berbelah bahagi. Dan saya masih ingat Datuk SC Mizal pernah mengadakan satu perlawanan persahabatan bola sepak. Jadi kita kumpul-kumpul situ. Zero tetap menjadi kebanggaan kerana mereka berbahasa Bajau walaupun berada di khalayak, di kelompok yang ramai. Okey, tapi baru-baru ini semasa PRN Sabah yang baru-baru ini, Zero telah menyatakan pendirian mereka, menyokong Barisan Nasional dan turut berkempen bagi pihak Barisan Nasional. Ini kita kena hormat sebenarnya tuan-tuan. Kita penyokong parti warisan tidak boleh bertindak sampai memulaukan atau apa, tidak. Itu hak masing-masing. Kalau kumpulan Zero menyokong Barisan Nasional, menyuruh orang-orang itu mengundi Barisan Nasional, tidak semestinya dia tidak suka kaumnya sendiri. Mungkin dia tidak suka parti warisan, tapi tidak semestinya kita boleh cop dia sebagai pengkhianat. Mungkin ada benda yang dia fikirkan betul dalam parti yang disokongnya. Okey, jadi sekarang Saiful, salah seorang anggota daripada tiga beradik Zero ini, diorang ni berasal dari Kudat tau, Bajau Suluk dari Kudat. Saiful tercalon sebagai antara calon artis komedi popular. Jadi dia minta undi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam inilah kita ambil jalan tengah. Busuk-busuk Zero pun diorang orang Sabah. Kalau diorang menang, jadi kebanggaan kita, kaum Bajau Suluk. Satu, kedua, itu membuktikan kehadiran diorang dalam media mainstream macam ni. Kehadiran diorang menunjukkan bahawa bangsa Bajau Suluk memanglah sebahagian daripada warga negara Malaysia. Cuma ada kontranya. Kalau dia menang, takut nanti, istilah budak-budak sekarang, takut nanti diorang menganjing kita pula. Nanti dia bilang, kata tidak mau undi, tapi undi juga satu. Atau kalau dia menang, tengok dia cakap orang BN boleh memenangkan Zero. Jadi sekarang kita pening ini, mau undi tak mau undi. Tapi okeylah, undi hal rahsia, sama ada undi untuk jadi artis komedi atau untuk undi pilihan raya, undi adalah rahsia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sikap dan pendekatan kita bukan satu rahsia. Jadi dalam konteks ini, dalam hal Zero ini, tidak mau undi tidak apa, tapi kita jangan kutuk dia. Jangan tunjukkan hal yang sama seperti orang tunjukkan pada kita. Kalau kita pun berkelakuan seperti mereka, maka tidak ada beza kita sama diorang, ya. Tidak ada beza kita sama diorang. Sedangkan kita bertentangan pendapat dengan diorang atas dasar-dasar seperti ini, ya. Okey. Jadi sekarang Zero minta undi secara pribadi. Mau undi ke tidak? Pendapat saya begini. Walaupun saya ada kesempatan, saya tidak akan undi. Atas sebab yang kedua tadi. Takut kalau dia menang, memang kalau dia menang itu rezeki dia lah. Kalau dia menang, orang puak sebelah akan menjadikan itu sebagai bahan untuk membahan kita lagi. Okeylah. Tapi kalau tuan-tuan mau undi, undi.
Tapi satu saya minta, soal undi rahsia, soal undi itu hak masing-masing, tapi soal pendapat tentang kumpulan Zero sebagai sebahagian daripada suku kita dan orang kita dari Sabah, itu kita jangan jadikan sesuatu yang terlalu emosional. Okey? Mereka tetap orang kita. Kita doakan diorang akan sedar kesilapan diorang, berpatah balik, sebab kita faham kelukaan yang diorang lakukan semasa pilihan raya itu berkempen untuk pihak lawan, menentang parti daripada apa, itu satu yang membuat kita sangat emosional. Tapi kita kena ingat, Warisan adalah parti mewakili semua suku kaum di Sabah. Dia bukan mewakili satu suku saja. Okey? Jadi bila Warisan bila Zero bertindak begitu, dia sebenarnya mengkhianati parti Warisan, tapi bukan mengkhianati bangsanya. Itu tanggapan pertama. Bila kita telusuri balik, orang akan secara emosi menganggap dia mengkhianati kedua-duanya. Jadi okeylah, kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah. Mau undi tidak apa. Tapi kepada kumpulan Zero, kita berpesan lain kali janganlah gunakan pengaruh anda untuk berkempen. Kalau di Indonesia mungkin ya, di Filipina artis-artis berkempen jadi apa semua. Tapi ini di Malaysia, be natural tidak apa, menyokong pun tidak apa, tapi kita jangan emosional dalam menilai sesuatu. Okey, adios, sampai jumpa lagi. Pantang mundur kecuali operasi. Itu pun satu penghinaan sebenarnya. Dia macam dia tujukan sama suku kaum tertentu. Ya, faham sendirilah. Okey.